gabungan huruf untuk menjadi perkataan. Jadi bila kita bincang tentang sorof ataupun kita bincang tentang wazan ni, kita akan bermain dengan kata dasar. Saya dah sebut sebelum ni, kata dasar kebanyakannya adalah 3 huruf. Ya, adalah 3 huruf. Contohnya fa, ain, lam. Ya. Kata dasar adalah 3 huruf dan kata dasar tidak ada padanya huruf alif. Jadi cara kita nak kenal sama ada huruf tu ialah huruf tambahan ataupun tidak, senang je. Kalau ada alif, confirm alif tu bukan kata dasar. Sama alif tu tahan ataupun alif tu ialah kata dasar yang asalnya waw ataupun huruf ya, dia berubah menjadi alif. Okay. Contohnya macam berkata, qala yaqulu, qala. Kita nampak macam qala ni ada alif tengah-tengah ni, tapi alif ni bukan kata dasar dia alif, tapi sebenarnya kata dasar dia waw, qaf, waw, lam. Okay, ini adalah kata dasar. Jadi sorof kita bincang macam mana kita nak susun kata dasar ni menjadikan dia satu perkataan yang difahami. Perkataan ni sama ada dia adalah isim ataupun dia adalah fa'il. Dua-dua isim ataupun fa'il. Yang kedua ni ada wazan dia, isim ataupun fa'il. Okey, adakah semua perkataan bahasa Arab ni ada kata dasar? Tidak semua. Tapi majoriti perkataan ada kata dasarnya. Maksudnya majoriti perkataan ada pecahan-pecahannya macam ni. Tapi ada juga perkataan-perkataan yang tidak ada pecahan, terutamanya perkataan-perkataan yang berasal daripada bahasa lain. Contohnya bahasa lain dimasukkan dalam bahasa Arab, jadi perkataan tu tidak ada pecahan macam ni. Ataupun memang perkataan tu memang perkataan begitu saja. Satu perkataan saja, dia tidak berpecah lah. Jadi kebanyakan perkataan lain dia ada dia punya wazan dia. Contoh macam tadi fa'ilan. Contohnya kita ambil wazan fa'il dulu, kita dah sebut sebelum ni. Wazan fa'il ada 9 wazan yang kerap digunakan. Yang banyak digunakan ada 9 wazan. Sama ada dia tidak ada campur apa-apa. Fa'ala contohnya, ini wazan yang tak ada campuran apa-apa, kosong saja. Ataupun wazannya ada tambahan hamzah di depan, af'ala. Okay, af'ala. Ataupun tambahannya sabdu di tengah-tengah, fa'ala. Okey, ni semua ni adalah tambahan. Jadi semua ni kita boleh tengok ni tambahannya adalah hamzah, ini tambahan dia adalah huruf ain ataupun tambahannya sabdu di tengah-tengah. Okey, tu wazan fa'il kita dah bincang sebelum ni. Juga wazan isim pun kita dah bincang, tapi tak semua lagi. Basically kita dah bincang tentang wazan fa'il. Lagi, siapa ingat lagi? Wazan fa'il lagi, wazan apa lagi? Wazan maf'ul. Maf'ul. Okey, lagi? Masdar. Masdar. Okey, lagi? Sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah. Okey, dengan mubalaghah. Dengan sifat maf'ul dah. Sifat musyabbahah. Musyabbahah. Maf'ul dah. Sifat musyabbahah. Okey, fa'il kata nama yang merujuk orang yang buat ataupun sesuatu yang buat perbuatan tersebut. Okey, sirah mubalaghah dan juga sifat musyabbahah juga sama. Maksudnya dia makna dia sama lebih kurang macam fa'il. Beza dia, sirah mubalaghah dia maksud dia lebih. Ataupun dia maksud melampau. Ataupun maksud lebih lah. Ya, contohnya kalau nama-nama Allah tambah maha. Okay, contohnya fa'ala, fa'ilun, orang yang buat. Sirah mubalaghah dia fa'alun, Tuhan yang maha mampu untuk membuat sesuatu yang dikehendaki. Okay, sifat musyabbahah menunjukkan sama juga macam fa'il juga maksud dia, tapi menunjukkan dia ialah satu sifat. Sifatnya maksudnya satu yang kekal lah pada orang tersebut. Kalau fa'il ni dia boleh jadi dia buat perbuatan tu sekali je. Tapi kalau dia jadi sifat, maksudnya dia memang tabiat orang tu ataupun tabiat sesuatu itu. Okay, maf'ul kata nama yang menunjukkan perbuatan atau sesuatu yang terkena padanya perbuatan. Wazan contohnya wazan maf'ul. Okay, contohnya maqtul.
Okey, maqtul, qatala bunuh, maqtul yang dibunuh. Okey, itu maqtul. Okey, masdar pula adalah kata nama terbitan. Dia adalah kata nama yang merujuk kepada perbuatan. Okey, kalau fa'il perbuatan. Tapi beza fa'il ni dia ada unsur masa, az-zaman. Okey, ada unsur fa'il. Siapa pembuat perbuatan tersebut. Contohnya katakanlah kita letak perkataan nazara, nazara melihat. Nazara melihat. Ini adalah fa'il, iaitu ada unsur masa. Ada unsur masa. Contohnya nazara fa'il madhi, dia adalah perbuatan yang telah lepas. Maknanya nazara telah melihat. Ada unsur fa'il. Nazara ila huwa. Jadi perbuatan pelakunya ialah huwa. Dia telah melihat. Okey, tapi kalau saya guna dia punya masdar dia, run, masdar dia an-nazaru, nazarun. Nazarun. Okey. Penglihatan. Perbuatan melihat. Dia merujuk pada makna perbuatan juga, tetapi bezanya adalah nazarun ni tak ada unsur masa. Tak ada unsur telah lihat ataupun akan lihat, dan juga tidak ada unsur siapakah yang buat perbuatan. Itu beza antara isim dan juga antara fa'il. Okey, kemudian kita bincang tentang nahu. Okey, pembincangan tentang nahu. Okey, apa beza dia? Kalau sorof, kita bincang tentang baris perkataan untuk setiap perkataan tu. Contohnya, perkataan Muhammadun. Okey, Muhammadun. Kenapa kita bariskan dengan mim bersabdu beratas? Kenapa kita tak baris muhimmi ke ataupun mahamma ke? Kenapa Muhammadun? Kenapa kita pilih baris macam ni? Apa wazan dia? Siapa ingat? Muhammadun mufa'alun. Okey, mufa'alun. Okey, kenapa wazan ni yang kita pilih? Dia lah wazan apa? Antara semua ni lah. Fa'il, maf'ul, masdar, sighah balaghah, sifat musyabahah. Fa'il kan? Bukan fa'il. Ingat fa'il, kriteria fa'il ni ialah kalau lebih 3 huruf ni, huruf sebelum akhir dia baris bawah, fa'il. Ni Baris bawah. maf'ul Ustaz. Okey, Muhammad ialah wazan maf'ul. Okey, wazan maf'ul. Sebelum dia balik Untuk atas. untuk wazan yang ketiga, Hammada yuhammidu. Muhammad, fa'il dia Muhammidun, tu fa'il. Kalau maf'ul dia Muhammadun. Baris atas sebelum akhir dia beratas, itu menunjukkan dia ialah maf'ul. Jadi Muhammad. Okey, kita tengok kata dasar dia. Kata dasar dia huruf dia Ha mim dal. ha mim dal. Maksud dia apa? Hamidah yahmadu. Puji, memuji. Hamidah telah memuji, kata kerja, memuji. Jadi kalau Muhammad, maksud dia Yang orang terpuji. bukan terpuji, yang dipuji. Maf'ul. Yang dipuji. Maf'ul, yang dipuji, yang kena pujilah, orang yang kena puji. Okey, tu Muhammadun. Okey, tapi kalau nama Ahmad, tu Ahmad tu barulah yang terpuji. Okey, jadi ini adalah wazan. Maksudnya pembincangan sorof ni ialah wazan. Kita kenal wazan. Fungsinya ialah untuk kita kenal baris dia. Macam mana kita nak letak baris? Sama ada nak Muhammad ke Muhammi ke, kita tahu wazan, kita tahulah barisnya. Dan juga kita akan tahu maknanya. Jadi kalau kita tahu wazan, ni wazan maf'ul, jadi kita boleh terjemah dengan makna yang sesuai. Kalau Muhammidun, Muhammid, itu boleh terjemah sebagai orang yang memuji. Kalau Muhammad, orang yang yang dipuji. Dia maf'ul, ya. Okey, nahu pula, nahu dia bincang tentang huruf-huruf akhir.
Dan huruf akhir dalam kataan Nahu ni dia hanya boleh diaplikasi, ilmu ni ialah dalam ayat sahaja. Kalau kataan sebiji macam tu, dia tidak ada, dia tak ada nahu lah. Sebab nahu ni dia kena dalam ayat. Okey. Contohnya dalam ayat kata nama, al-baitu kabirun. Okey, al-baitu kabirun. Okey. Kenapa kita bariskan dengan baitu kabirun? Kenapa semuanya baris hadapan ni? Kenapa al-baitu kabirun? Kenapa tak al-baita ke, al-baiti ke, kabiron ke ataupun kabirin? Mubtada' khabar. Okey, sebab dia mubtada'. Al-baitu mubtada' Mubtada' khabar. marfu'. Hukumnya marfu'. Dia punya baris dia lah dengan dhammah, bidhammah. Sebab apa dhammah? Sebab dia isim mufrad. Kalau dia jamak, contoh jamak muzakkar salim, al-muslimuna, marfu' juga tapi marfu'nya dengan huruf waw, bukannya marfu' dengan dhammah. Okey, kabirun pun sama, marfu' kerana dia kabirun marfu'. Khabar. Dia adalah khabar, khabarun marfu'un di dhammah, dengan dhammah juga. Okey, itu perbincangan tentang ilmu nahwu. Kita sebut nahwu. Okey, nahwu dia ada berapa hukumnya dalam ilmu nahwu? Ada marfu', okey, ada marfu', ada mansub, okey, ada majrur, okey, ada majzum. Okey, kita tak habis semua lagi kan? Okey, tak apa, kita ambil yang seringkas saja, kita ulang kaji. Marfu' secara umumnya biasa kita sebut dengan baris hadapan lah. Tapi tak semestinya dia baris hadapan. Kemungkinan ada juga baris huruf waw, dengan huruf waw ataupun dengan apa, pelbagai lah dia punya sebutin nun, dengan nun pun boleh jadi dia adalah marfu'. Okey, mansub pula secara umumnya majzum secara umumnya mati. Jadi bila kita jumpa perkataan, kenal pasti apa kedudukan dia dulu. Okey, marfu', apakah dia kan marfu'? Contohnya macam mubtada', mubtada' khabar. Okey, mubtada' dengan khabar adalah marfu'. Okey, kalau kata kerja fa'il mudhari', sebahagian fa'il mudhari' ialah marfu'. Okey, fa'il yang melakukan fa'il tu ialah marfu', fa'ilun. Okey, yang maf'ul yang terkena perbuatan tu dia mansub, maf'ul di sini. Okey, ni basically apa yang kita dah belajar sebelum ni. Kita boleh rujuk balik nota i'rab tu untuk kita ingat semula. Jadi nanti kita akan buat latihan daripada surah Fatihah tu untuk kita tentukan dua benda ni, nahwu dan juga sharaf. Nahwu kita tengok analisis dia punya baris hujung kataan tu. Kenapa dia bariskan sekian? Alhamdu, kenapa barisnya baris du? Kenapa bukan di? Ar-Rahmani, alhamdu. Ayat berikutnya Ar-Rahmani, kenapa bukan Ar-Rahmanur Rahim? Kenapa Ar-Rahmanir Rahim? Itu kita bincang dalam ilmu nahwu. Kemudian juga sharaf ataupun wazan, kita akan tengok wazannya. Setiap kataan yang kita jumpa dalam surah Fatihah tu, kita akan tengok apa wazannya. Okey, cuma ingat perbincangan wazan dia hanya untuk kataan-kataan yang ada kata dasarnya. Maksudnya ada selain daripada harfu jar lah, huruf. Kalau huruf dia tidak ada dia punya wazan dia. Okey, ada apa soalan sebelum kita masuk kepada latihan kita malam ni? Okey, ini sekadar ulangan kepada apa yang kita dah pelajari sebelum ni. Okey,
Kalau tak ada, kita terus kepada latihan kita pada malam ni. Suratul Fatihah. Tadabburun wa tahlilun lughawiyyun. Okay. Surah Fatihah, tadabbur dan juga tahlil lughawi. Okey. Tajuk pun kita ada latihan juga. Tadabbur. Wazan apa tadabbur ni? Tadabburun. Kenapa tak baca tadabbarun? Ataupun sorof, pinjangan sorof. Kenapa kita tak baca tadabbirun ataupun tudubbirun? Kenapa tadabbur? Baris apa tadabbur? Wazan apa tadabbur? Fa'il, maf'ul, sifat musyabbahah, sirah balaghah, masdar. Tadabburun, wazan dia tafa'ul. Tafa'ulun. Tadabburun, tafa'ulun. Wazan apa? Kenapa tadabbur? Masdar. Dia lah masdar. Masdar kepada fi'il apa? Fi'il yang wazan ke berapa? 8. Tafa'ala. Ya, tafa'ala, ya tafa'alu, Haji Syahir juga. tafa'ul. Jadi semua yang fa'ilnya wazan ke-8, dia masdarnya lah beginilah, tadabburun, tafa'ulun. Contohnya mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada taqarraba. Apa masdar dia? 8. Taqarraba. Masdar dia taqarraba. Sama je ni. Taqarraba. Susah nak fikir. Taqarrubun. Taqarrub. Taqarrub. Tadabbur, tadabbur. Tadabbarun. Tadabburun. Okey, apa lagi? Tajahala. Tajahulun. 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 Okey, ahsan. Okey, itu wazan dia. Jadi bila kita jumpa perkataan ni, kita tengoklah kesesuaian dia. Contohnya dalam tajuk. Kita atas ada baris ni. Macam mana kita tahu ni isim ke fa'il? Macam mana tahu? Kita sebenarnya cara ni adalah kita ikut logik lah. Maksudnya, contohnya dalam tajuk kan. Kalau kata kerja, dia macam panjang ayat dia. Maknanya kalau kata kerja, tadabbara, jadi kena ada fa'il dia. Siapa pula fa'il kat sini? Jadi, confirm lah. Biasanya dalam tajuk ni, dia tak guna kata kerja lah. Dia akan guna kata nama. Jadi, tadabburun. Maksudnya, tadabbur lah. Okey, tadabbur. Apa kata dasar untuk kata tadabbur? Tadabbur. Kata dasar dia. Tadabbur. Dabara. Dabara. Apa maksud dabara ni? Dabaro. Dalbaro. Bukan debur gitu. Dabaro ni maknanya belakang. Betul lah. Dubur kan. Tapi sebenarnya perkataan dubur tu maksudnya dia belakang. Dubur tu maksudnya belakang. Bukannya maksudnya anggota badan tau. Sebab tu dalam hadis ada yang Nabi sebut pasal baca Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik tu. Nabi kata fi duburi kulli solah. Pada dubur kata setiap solat. Maksudnya di hujung setiap solat. Di penghujung setiap solat baca zikir. Jadi maksud perkataan dubur itu maksudnya ialah di hujung. Okey, tadabbur. Apa maksud tadabbur? Tadabbur ni maksudnya menjadikan sesuatu tu di hujung. Apa maksud dia? Dia seolah-olah macam kita makan kita makan benda, kita makan contohnya kita makan makanan ni, daripada makanan tu masuk mulut kita, proses semua masuk perut kita semua, hadam tu akhirnya keluar di
di belakang. Macam tu juga untuk kita tadabbur ni, kita menghayati sesuatu tu daripada awal sampailah ke penghujungnya. Itu maksud tadabbur. Maknanya kita hayati sungguh-sungguh. Sampai lumatlah benda tu, sampai hadam. Itu perkataan maksud tadabbur. Tadabbur ni maksudnya, dia sebenarnya perkataan tadabbur ni dia lebih tinggi daripada tafsir. Orang ingat tadabbur ni macam kita dia lebih ringan daripada tafsir, tapi tak. Tafsir ni tadabbur ni sebenarnya dia lebih lagi daripada tafsir. Maksudnya untuk kita boleh tadabbur, kita mesti kena tahu tafsir dulu, sebab tafsir ni dia akan bantu kita memahami. Bila kita dah faham, barulah kita boleh menghayati. Tadabbur ni secara ringkas mungkin kita boleh terjemah kepada menghayati lah, penghayatan. Menghalusi tak boleh? Menghalusi Ustaz? Boleh juga. Menghalusi pun boleh juga. Cuma yang penting kita boleh faham lah dia punya kata dasar dia tu. Apa maksud perkataan tu? Okey. Wa tahlilun. Okey, tahlilun. Wazan apa? Masdar lah. Masdar. Tapi masdar untuk wazan nubuwah apa? Tahlilun. Tahlil. Wazan ketiga. Okey, wazan ketiga taf'ilun. Okey, taf'ilun. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Okey, tahlil, apa dia punya kata fa'il dia? Halala. Halala. Okey, perkataan halla, kata dasar dia lah lam. Lam. Halal. Hal ni sebenarnya maksudnya membuka ikatan. Kata dasar hal. Perkataan halal. Apa maksud halal? Maksudnya tak ada ikatan larangan. Itu maksud halal. Benda yang halal. Tidak ada ikatan yang melarang. Jadi kita boleh buat tu halal. Jadi halala, kata dasar lam merujuk kepada makna membuka ikatan. Okey, tahlil maksudnya ialah, kalau hari ini terjemah sebagai macam analisis lah. Maksudnya kita hurai, kita kaji, kita selidiki. Itu tahlil. Tahlilun lughawiyun. Lughawiyun ni maksudnya bahasa. Maksudnya kita buat analisis dari sudut bahasa. Okey, apa maksud analisis bahasa ni? Itu yang kita nak buat inilah. Maksudnya kita nak tengok dari sudut nahunya dan juga dari sudut sorofnya. Okey, kalau nahu ni maksudnya kenapa baris alhamdu baris depan bukan alhamdi ataupun alhamda. Itu analisis dari sudut nahu. Ataupun dari sudut wazannya, dari sudut sorofnya ialah contohnya perkataan Maliki Yaumiddin. Kenapa bukan malaki? Kenapa maliki? Itu semua akan kita bincangkan dalam tahlil lughawi dalam surah. Okey. Itu sama dengan surah tahlil yang kita dah buat tu kan Ustaz? Itu ha. Oh ha, okey. Tahlil. Tahlil ni itulah mengucap la ilaha illallah. Itu tahlil. Okey, sorry. Okey, surah Fatihah dulu. Perkataan Al-Fatihah. Wazan apa? Ulang soalan Ustaz. Al-Fatihah. Wazan apa ni? Al-Fa'ilah. Bukan wazan fa'il tu. Wazan fa'ilah. Kan? Fatihah wazan fa'il. Okey, kata dasar dia apa? Fatahah. Fatahah. Okay. Apa maksud Fatahah? Buka. Jadi kalau Fatihah, Al-Fatihah. Fatihah makna orang yang buka tu lah. Pembuka. Dia kan, pembuka lah. Dia tak spesifik orang, maknanya sesuatu pun boleh. Jadi dalam konteks ayat ni maknanya surah ini adalah sebagai surah yang membuka. Al-Fatihah. Okey, dalam surah Quran ni kebanyakan nama surah dia diambil daripada surah tu sendiri. Contohnya surah Yasin, sebab dalam tu ada perkataan Yasin. Surah Al-Baqarah banyak tentang Baqarah Bani Israel. Surah An-Nas bermula dengan Qul a'udzu birabbin nas. Tapi ada beberapa surah, tak banyaklah,
yang pinjam surah Fatihah ni, nama dia tak diambil daripada surah tersebut. Contohnya surah Fatihah, dalam surah Fatihah tak ada pun perkataan Fatihah. Satu lagi dalam surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas juga tidak ada kataan Al-Ikhlas dalam tu. Al-Ikhlas surah Qul Huwallahu Ahad. Kadang orang sebut surah Qul Huwallahu Ahad kan, tak ingat nama dia Al-Ikhlas. Okey. Jadi kenapa ataupun apa uniknya Al-Fatihah menggambarkan fungsi surah ini? Itu dia adalah sebagai pembuka. Ulama khilaf lah apa maksud pembuka di sini. Dia sebut pembuka ni kerana dia susun mushaf. Surah Al-Fatihah itu diletakkan di awal. Okey. Ada yang kata Al-Fatihah ni dinamakan Al-Fatihah kerana dia pembuka solat. Dalam solat kita mulakan dengan surah Fatihah. Maksud Fatihah itu adalah pembukaan. Pembuka Al-Fatihah yang membuka. Dia adalah okey, kita masuk sebentar lalu kepada surah Fatihah. Okey, sekarang ni kita nak kenal pasti isim dahulu. Okay, boleh sebutkan isim-isim yang terdapat dalam surah Fatihah? Okay. Boleh tengok Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillah, sin dengan mim. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Okay, lagi. Alhamdulillah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lagi. Maliki. Maliki. Ad-Din. Yaum Mesti ni lah. Yaum. Okey, lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka Siratal mustaqim. Okey, siratal mustaqim Ka tu bukan Ustaz. Iyyaka. Ka adalah apa tu nama? Dhamir. Dhamir juga adalah salah satu daripada isim. Okey, lagi. Sirat, sirat. Al-ladina ni isim tak? Isim mausul. Isim mausul. Isim mausul. Lagi? Al-Maghdubi. Ada alif lam. Okey, Al-Maghdubi nampak lam Al-Maghdubi. Okey, lagi? Dolin. Okey. Selain tu ni dhamir him ni. Dhamir him. Him. Okey, seterusnya fa'il pula. Fa'il. 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 Na'budu. Allah. Allah. Dah sila. Tak ni fa'il fa'il bukan fa'il. Kata kerja. Na'budu. Nasta'in. Lepas tu Ihdina. Ihdi na ni adalah isim na adalah isim. Okey, lagi. Lagi mana fa'il. An'am. Teka je lah. Okey, an'am ta. Okey, yang terakhir haraf. Alai. Ala ada dua alam. Okey, lagi. Yang balance lah B atas ni okey. Bismillah ni. Okey. Bismillah. Satu di bawah tu. Ghair
Ghair. B yang bawah ni. Roy tak tahu. Roy. Ghair. B. Lah. Alai. B mana? Ada 2 B ke? Ni maghdubi. Maghdubi ni wazan dia maf'ul. Al-maf'ul. Okey. Adalah kat ujung lah dia. Yalah, orang kena Jadi, dia. okey, jadi bila kita boleh kalau tahu dia wazan ni kita tahulah. Jadi kita tahu dia punya kata dasar dia. Jadi maghdubi tu ialah khabar kata dasarnya. Okey, jadi kita boleh bezakan lah. Maksudnya dari sudut awalnya alhamdulillah kita boleh bezakan antara satu isim, satu fa'il dan juga satu haraf. Okey, bila kita dah bezakan, Kalau terangkan ghairi ni ghairi tu kenapa dia ni dia ghairi dia apa? Haraf. Dia haraf. Oh dia haraf. Dia haraf Lain. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita akan tengok satu persatu kepada ayat yang ada dalam surah Fatihah ni. Okey, pertama sekali saya dah buat pecah-pecahan kepada setiap perkataan dalam surah Fatihah. Semua tulisan pecahan ni adalah saya tulis bukan mengikut resam Usmani. Okay. Saya dah sebut sebelum ni apa beza resam Usmani. Resam Usmani adalah tulisan yang ditulis pada zaman Rasulullah SAW. Jadi para ulama' dia buat, majoriti ulama' berpandangan kalau nak tulis Al-Quran, nak tulis mushaf, mestilah tulis mengikut resam Usmani. Sebab tu dalam Quran ni ada perkataan yang dieja dengan huruf-huruf lain tapi sebut huruf lain ataupun ada huruf alif kecil kan. Jadi mungkin kita akan tanya kenapa nak kena buat alif kecil dia alif sampai terus. Sebab dia menjaga resam. Rosmun ni resam tulisan. Ini tulisan yang ditulis pada zaman Nabi. Maknanya sahabat tulis pada zaman Nabi, sahabat eja macam tu. Jadi macam itulah yang dikekalkan sehingga hari ini. Katakanlah sebutan itu berbeza dengan apa yang kita baca. Jadi sebab itulah ada kadang ditambah ada huruf sin kecil lah, ada huruf nun lah, tunjukkan kena sebut nun. Kenapa tak tulis siap je dalam Quran? Sebab ditulis pada zaman Nabi tak ditulis huruf nun tu. Tapi dibaca ada nun. Jadi ulama' dikekalkan resam tu, tapi dia tambahlah simbol nun kecil, tunjukkan kena baca huruf nun. Okey, jadi dalam latihan kita, saya menggunakan dia panggil tulisan resam imla'i. Jadi resam Osmani. Osmani ni maksudnya tulisan pada zaman Nabi lah untuk Quran. Tapi saya guna resam imla'i, iaitu tulisan biasa. Kenapa? Untuk memudahkan kita untuk proses belajar lah. Untuk proses belajar baru kita nampak wazan dia. Sebab kalau ada alif kecil ataupun ada maksudnya macam contohnya ejaan maliki maliki yaumiddin dalam Quran kaf je tanpa alif, mim lam kaf. Jadi wazan apa maliki ni? Dia sebenarnya maliki, sebutannya maliki. Jadi kita nanti boleh tahulah wazan apa. Contohnya ar-Rahman. Okey, ar-Rahman wazan perkataan ar-Rahman dalam Quran ni, ar-Rahman ni dieja sebagai Rahman, mim nun. Nampak macam musnah kan? Macam musnah. Jadi ada dua. tapi dia tak boleh cuma dalam Quran dia ada alif kecil tu kan. Alif kecil tu adalah tambahan moden. Tambahan moden letakkan simbol tu untuk menunjukkan bacaannya adalah Ar-Rahman. Maksudnya bacaannya panjang. Okey, kenapa panjang? Kerana wazan ni memang wazan macam ni. Wazan ni lah wazan al-fa'lan. Okey. Okey. Kita terus kepada tajuk kepada huruf yang pertama. Yang pertama dalam surah Fatihah iaitu perkataan huruf ba B. Okey, huruf B ni, huruf ba ni, B ni, ini adalah harfu al-jar. Okey, huruf al-jar. Okey, huruf jar
harful jar, fungsi dia apa? Dia dalam nahwu. Membaris bawah. Kan isim selepasnya. Bawah sini. Ya. Huruf jar selepasnya kan Majrur. kesan dia lah dia jadi majrur. Okey. Jadi al-majrur. Jadi majrur hukum dia baris bawah. Okey. Okey, kataan ismu. Okay, kataan ismu dalam Al-Quran dieja tanpa alif. Dieja gabung terus. Ba, sin, mim. Bismi. Okey, tapi sebab apa itulah resam. Resam Usmani dieja begitu. Tapi kalau kita nak tulis, contohnya nak tulis kata nak tulis surat kepada contoh kita nak tulis kita wakil kerajaan contohnya kan, kita tulis dengan nama presiden atas nama presiden ataupun Perdana Menteri ke kan, contohnya Bismi tambah alif. Bismi Bismi Ra'isil Wuzara, dengan nama Perdana Menteri, tambah alif Bismi. Yang tak ada alif ni lah ejaan Quran, resam. Resam dia tak ada, memang ditulis begitu tak ada, maka tak adalah dikekalkan resam tu. Okey, jadi ismi nama lah, B tadi dengan ismu nama. Okey, saya pernah sebut sebelum ni tentang kata dasar isim. Tapi ingat apa kata dasar untuk kata isim? Kata dasar untuk isim. Kata dasar ke Ustaz? Dia 3 huruf ni? Alif sin mim. Kan saya sebut tadi huruf alif tak boleh kita dasar. Alif kata dasar. Mana kata dasar mesti 3 kan? Sin mim tu kata dasar lah. Tapi kata dasar 2 lah, 2 kata dasar dia. Apa agak-agak dia punya kata dasar? Tak, dia 3 kata dasar lah. Tapi apa satu lagi? Alif tu kan? So alif tu sama ada tambahan ataupun dia ada bertukar daripada huruf yang lain. Okey. Untuk kata dasar ya, untuk kata sebenarnya untuk kata dasar ismun ulamanya khilaf sebenarnya apa kata dasar dia. Ada dua pandangan. Biasa dengar tentang istilah Basrah dengan Kufah. Ataupun orang pandangan ulama Basrah dan juga pandangan ulama Kufah. Dia dalam bahasa Arab ni dia banyak ada punya mazhab dia, mazhab Basrah dengan mazhab Kufah. Dulu tempat ni lah kalau sekarang ni kan Iraq lah. Tapi dulu pada peringkat awal dulu lah bandar ilmu lah. Maknanya Basrah dia punya ulama Basrah, Kufah ada ulama Kufah. Jadi dia ada mazhab pun mazhab Basrah, mazhab Kufah. Okey, mazhab Basrah dia berpandangan bahawa kata dasar ismu adalah sin, mim, waw. Mazhab Kufah pula dia berpandangan kata dasar dia adalah waw, sin, mim. Okey, apa beza dia? Sin, mim, waw, kataan apa? Sin, mim, waw ni apa maksud dia? Kita biasa guna kataan ni. Apa maksud kata dasar sin, mim, waw? Contoh kataan dia yang selalu kita jumpa as-sama wat, sin, mim, waw. As-sama, apa maksud dia? Langit. Langit. Okey, sin, mim, waw, kata dasar sin, mim, waw maksudnya tinggi, ketinggian. Yang tinggi. Yang tinggi. Okey, jadi as-samawat maksudnya objek yang tinggi lah, langit lah tu maksudnya, objek yang tinggi, as-sama. Okey, jadi ismun, nama ni kenapa dinamakan dengan ketinggian? Kerana yang paling tinggi dalam orang ni adalah nama lah. Macam yang apa, Piramli tu kan, mana kekuatan tuah kan. Kalau pada huruf ta tu kan, tuah.
Kalau suka kepada hang buah, dah tak orang tak kenal lah. Jadi tu nama tu tinggi. Disebabkan nama ni dia mempunyai, dia yang menjadikan seorang tu tinggi. Tu pandangan pertama, kata daripada sin mim waw, semua ketinggian. Pandangan kedua kata daripada waw sin mim. Waw sin mim ni maksud dia alamat. Alamah, tanda. Waw sin mim ni maksud umum dia adalah tanda. Tanda. Jadi sebab apa dinamakan ismun tu daripada kata nama tu daripada kata dasar waw sin mim, kerana nama itu sebagai tanda. Bila sebut nama orang tu, nama sesuatu, itu maknanya satu menandakanlah tu nama orang ni, itu nama tempat ni nama macam ni. Okey, tu kata dasar ismun. Sama ada sin mim waw ataupun waw sin mim. Alif bukan kata dasar, alif bukan kata dasar. Kalau jumpa alif dalam kataan, tu confirm dia adalah huruf tambahan ataupun dia adalah huruf yang berubah daripada huruf illah yang lain. Okey. Jadi kalau dalam mazhab Kufah ni, okey, mazhab Basrah yang pertama ni, sin mim waw ni, maksudnya alif ni adalah alif tambahan. Alif tambahan. Okey, waw dibuang. Kalau mazhab Kufah ni, dia kata alif ni adalah yang berubah daripada waw. Okey, tak ada apalah isu walaupun khilaf itu, tapi kita tahulah maksud ismun tu adalah nama. Okey, Allah. Kataan Allah dari sudut ni wazan, tadi wazan dari sudut nahunya kita dah kata dah dia baris bawah. Okey, bismi baris bawah. Sebab apa baris bawah? Sebab berada selepas huruf jar. Berada je selepas huruf jar, dia mesti majrur. Yang keduanya huruf selepasnya ialah majrur. Okey, dia akan majrur dan majrur berbawah kalau dia isim mufrad. Okey, perkataan Allah. Bismillah. Perkataan Allah baris bawah. Bismillahi. Kenapa baris bawah? Dia mudaf lah. Mudaf ilaih. Nanti ialah mudaf ilaih. Okey. Ismi jadi mudaf. Allah jadi mudaf ilaih. Okay. Sama juga macam ni. Bismi ra'isil wuzara. Wuzara'i. Bismi ra'isil wuzara'i. Ra'isi baris bawah, mudhafun ilaih. Okey, dari sudut wazannya, kataan Allah ni dia ada pandangan ulama jugalah, tapi secara nak mudahnya kita kata Allah ni ialah kata nama khas lah, yang bukannya daripada pecahan mana-mana. Sebagian ulama dia kata daripada perkataan ilah, Tuhan. Tapi itu tak perlulah kita bahas panjang itu isu bab maksud dalam bab tauhid pula nanti. Tapi tak apa. Yang penting Allah ni kita anggap dia sebagai satu kata nama khas dan dia baris bawah kerana tadi dia adalah mudhafun ilaih. Okey, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Berapa baris Rahim? Ma mimu? Rahimi lah. Rahim. Okey, kenapa pula kedua ni bagi bawah pula ni? Dia ni sifat ni Ustaz. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia adalah Sebab dia tabik. Ustaz dia tabik. Ni Ustaz dia ni. tabik, dia sifat sifat. Sifat kepada siapa? Dia mengikut Allah. Sifat kepada Allah. Okey. Jadi yang sifat kepada Allah diikutlah. Kalau Allah ni Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Kalau Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Kalau Allah Ar-Rahmana Ar-Rahim. Okey. Okey, kita pergi kepada wazan pula. Okey, wazan Ar-Rahman. Wazan apa Ar-Rahman? Ar-Rahman, wazan Ar-Rahman, Rahman, Ar-Rahman, Al-Fa'lan. Al-Fa'lan. Wazan apa? Fa'lan. Wazan isim. Tak ada. Lala. Tak ada? Isim ni. Lala. Isim. Alif lam. Wazan isim. Mana boleh tak ikut dia wazan ni. Okey. Wazan. Tengok nota yang Wazan kedua lah, af'ala. ni isim.
Okey, kita Isim, jap. cari fa'lan mana fa'lan. Ha. Nota ni, kita tengok balik nota yang itu tu. Okey, jumpa tak fa'lan? Ni bang. Fa'lan isim sirah mubalaghah. Fa'lan. Fa'lan. Yang ni fa'lan Fa'lan. Isim Fa'lan. fa'ilun. Okey. Kan. Ini yang ni budak dia. Betul. Fa'lan. Okey, sifat musyabah. Maksudnya samalah. Sama macam fa'il. Maksudnya sama macam fa'il. Maksudnya okey, jadi kita tahu kata dasar dia. Kata dasar dia apa ni? Kata dasar dia. Musyabah. Mim. Rohamim. Rohamim ni rahmat ataupun belas kasihan lah. Okey, jadi fa'lan, nak terjemah apa fa'lan ni? Rahman. Apa nak terjemah Rahman? Rahman penyayang. Maksudnya dia kita guna kata rahmat je dulu. Maksudnya Tuhan yang maha rahmat lah. Kan? Maha rahmat. Sebab dia daripada kata dasar yang sama. Rahama. Okey, perkataan rahim juga daripada kata dasar yang sama. Ra-ha-mim. Okey. Juga sama juga, dia ialah wazan fa'il, juga maksud sifat lah. Tapi sebab dia ada maksud mubalaghah lah untuk kedua-dua sifat ni, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim ni, sebab dia sifat Allah, maka dia ada makna, dia panggil makna mubalaghah. Ada makna lebih lah, maha. Okay. Jadi kedua-duanya lah dia kata dasar yang sama, iaitu Tuhan yang maha merahmati. Okey, cuma apa beza Rahman dan juga Ar-Rahim? Ulama khilaf juga untuk apa? Untuk definisikan atau untuk cari perbezaan Rahman dengan Rahim. Dari sudut umumnya maksudnya lebih kurang. Tapi apa beza dia? Beza dia adalah dari sudut bilangan tambahan. Perkataan Ar-Rahman ada berapa huruf tambahan dia? Selain ada bilangan pertama tu, Ar-Rahman. Berapa banyak tambahan? Okey, ada 2 huruf tambahan ya untuk Ar-Rahman. Alif lam. Alif nun. Alif lam tak kira lah. Alif nun lah. Ar-Rahim. Satu. Ya. Jadi sebagian ulama dibezakan ya, Ar-Rahman maksudnya yang merahmati yang paling banyak. Maksudnya dia merahmati semua manusia. Maksudnya semua manusia ni dia mendapat benda yang sama lah. Maksudnya Allah berikan rezeki, berikan nikmat, itu semua manusia. Tapi Ar-Rahim, Allah yang merahmati juga, tapi merahmati untuk manusia yang khusus, iaitu orang-orang beriman. Okey, maksudnya benda yang khusus untuk orang beriman, itu Allah sebagai Ar-Rahim memberikan rahmatnya. Ar-Rahman maksudnya Allah ni sebagai Tuhan kepada sekalian manusia, walaupun dia tidak beriman, tapi Allah tetap memberikan rezeki, memberikan makanan, minuman dan seumpamanya. Okey, itu dari sudut perkataan Ar-Rahman. Jadi ialah untuk kita terjemah secara tepat ni, kataan ni memang sukar lah. Sebab tu kalau kita tengok terjemahan Quran, ada yang tulis pemurah, penyayang, mengasihani, tu banyak-banyak versi perkataan kan. Sebab nak cari perkataan yang sama tu tak ada. Itu kelemahan untuk terjemahan. Bila mana-mana perkataan bila diterjemahkan, memang dia akan hilang lah unsur detail dari sudut bahasa tu. Jadi Ar-Rahman dia sebut maksudnya kita tahu dia punya kata dasar dia Rahamim, yang merahmati. Cuma beza dia ialah Ar-Rahman maksudnya Tuhan yang merahmati secara umum.
merahmati semua manusia. Ar-Rahim, Tuhan yang merahmati, tapi khusus, rahmat khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Okey, kataan Bismillahirrahmanirrahim, adakah ini satu ayat yang lengkap? Bismillah. Lengkap. Lengkap? Lengkap lah. Dia sebab dia Lengkap. Tak ada ada. lengkap lah. Ha? Apa? Muntadak? Ada muntadak ke? Kalau lengkap, Ustaz tanya Ar-Rahmanir-Rahim kan? Ayat lengkap. Tak. Bismillah, kataan ayat-ayat ni, ayat sepanjang Bismillahirrahmanirrahim, semua ni lah. Adakah ia satu ayat yang lengkap? Satu ayat lengkap? Ataupun ayat yang tergantung? Ayat yang lengkap ni maksudnya ayat tu cukup. Entah ada Mana khabar dengan nama ada, Allah. Dengan nama Allah kan. Oh dia ni ini dulu. Tak lengkap Ustaz. apa dia? Tak lengkap. Tak lengkap kan? ini sih Saya tak lengkap. Sebab dalam mazhaban dulu ibtadi'u imla bismillah. Dimulai. Dua sangat tu. Okey. Jadi sebabnya Bismillahirrahmanirrahim ni maknanya dengan nama Allah kan. Sama juga macam kita buat ayat. Contohnya bil qalam. Dengan pen. Apa dia dengan pen? Bismillah dengan nama Allah. Apa yang dengan nama Allah? Sebenarnya ayat ni dia tidak lengkap. Tapi dia perlu ditafsirkan. Maksudnya kita, kenapa dia tak lengkap? Sebab kita nak guna Bismillah ni dalam semua tempat. Maksudnya kalau kita contohnya kita nak baca Quran. Kita mulakan Bismillah dengan tadilah Abtadi'u qiraati. Aku memulakan bacaan Quran ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku menaiki kenderaan dengan Bismillah. Maksudnya ayat ni saja tidak lengkap. Ayat ni saja tidak lengkap. Tapi dia perlu ditakdirkan di awal ni. Maksudnya dia perlu diandalkan di awal ni ada perkataan Abda'u contohnya. Aku memulakan dengan dimulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Aku memulakan Okey. Itu ayat yang pertama. Baru ayat yang pertama ni tak masuk. Okey. Masuk ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, alhamdu. Okey, kita wazan dululah Alhamdu. Wazan apa ni? Alhamdu al-fa'lu. Wazan alhamdu. Alhamdu. Hai kita ni. Wazan. Bila nak wazan je bengkok lu Ustaz, tak boleh lah. Wazan apa? Hamadah. Okey. tak ingat dah Kak. Hamadah. Hamadah. Hamadah kata dasar dia lah. Hamindal kata dasar dia. Tapi alhamdu ni, al-fa'lu ni wazan apa? Ya. Fa'il ke? Ni wazan isim lah. Al-fa'lu ni isim, alif lam. Jadi wazan isim. Hamadah yang wazan Hamadah yang madu. Hamidah Yahmadu. Fa'ala. Jadi Hamidah yang madu. Hamidah yang madu. Bukan fa'ala wazan satu bukan. Tak, maksud saya wazan isim. Okey. Kalau wazan fa'il barulah dia punya jawapan dia adalah wazan 1, 2, 3 tu wazan fa'il. Kalau wazan isim jawapan dia lah ni adalah fa'il ke, maf'ul ke, sifat musyabahah ke, sirah mubalaghah ke, masdar ke. Tu. Isim masdar. Ya, jawapan dia adalah isim masdar. Okey. Ini isim masdar. Jadi Okey. Maksudnya pujian lah. Okey, Hamidah memuji dunia fa'il dia. Tapi kalau kata nama dia, masdar dia lah pujian. Pujian. Okey. Yang biasa kita kalau tengok terjemahan dia kata segala pujian.
Daripada mana datangnya segala ni? Alif lam di sini. Alif lam ni menunjukkan seluruh pujian. Tu alif lam ni. Okey, alhamdu. Kenapa barisnya baris depan? Alhamdu. Dia mubtada. Mubtada Ustaz. Alhamdulillah. Okey, kenapa dia Alhamdulillah dia okey, kenapa dia okey, dia baris hadapan dan dia ialah mubtada. mubtada. Okey, mubtada marfu' dengan dhammah. Okey. Kataan berikutnya, lillahi. Lillahi jar majrur. Lillahi. Lillahi lillahi bagi bawah kerana dia dah jar dengan majrur. Kataan Allah bagi bawah kerana majrur. Rabbi. Rabbi alhamdulillahi rabbil alamin. Mudhaf. Dia Kenapa? Mudhaf ilaih dah. mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Okey. Tengok Allah Lillahi Rabb ni benda yang sama ke? Rabbi dia sama. Kalau mudhaf ilaih dia mesti dua benda yang berbeza. Kan? Contohnya bab sayyarah itu kereta, tapi lain sayyarah lain. Jadi lillahi rabbi ni dia benda yang sama. Jadi benda yang sama. Maka dia adalah badal. Di sini adalah badal Sifat. Badal. Sifat lah. Sifat. Pun badal. Okey, badal. Maksudnya lillahi rabbil alamin. Maksudnya kalau kita buang, macam mana nak tahu ni badal ataupun tidak? Kalau kita buang lillah ni, buang Allah ni, tinggal lam je. Sama juga Alhamdu li rabbil alamin. Faham tak? Benda yang sama juga kan? Dia adalah tambahan kata Rabbi ini adalah sebagai sama. Dia dah ganti tempatnya. Kita tak tentu lagi badal kot. Tapi nama dia lah badal. Okey, al-alamin. Al-alamin. Mudhaf ilaih. Kan? Ni yang mudhaf ilaih. Okey. Cuma okey, tengok dia punya wazan dia dulu. Wazan yang mana? Alamin. Okey, dia kata dasar dia alam lah. Ain, lam, mim. Okey, alamin. Okey, alamin. Okey, kenapa dia baris huruf ya? Alamin. Dengan huruf ya ni. Ya, sebab dia jamak. Alamin. Sebab dia jamak ni. Dia punya kedudukan i'rab dia apa? Kedudukan i'rab dia, hukum dia. Hukum Marfu', majrur, mansub. Majrur. Rabbil alamin. Majrur. Biya. Marfu' majrur. Sebab dia mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Rabbil alamina. Alamina tu dia jadi majrur dan majrur dengan huruf ya. Kenapa majrur dia? Sebab dia jamak. Okey. Dia mudhaf ilaih lah, dia majrur dan dia majrur dengan huruf ya. Okey, kita masuk ayat berikutnya. Nak tanya Ustaz, dia apa macam Rabbi tu tadi kata badal. Ada orang boleh ni tak? Maksudnya orang lain boleh kata tadi macam saya kata tu apa? Apa tu? Ganti badal, mungkin ada orang lain ni tak Ustaz? Maksudnya apa? Ulama khilaf ke apa ke? Tak ada. Tak ada. Dia sama ada badal atau sifat lah. Khilaf tu sama Sifat ada badal kan? ataupun sifat. Sama ada badal ataupun sifat. Tapi ambil salah satu boleh lah kan Ustaz kan? Nak cakap boleh, badal. dia tak masalah. Dia kita peringkat awal ni kita belajar, kita ambil je semua pandangan. Bila advance nanti barulah kita boleh buat comparison lah. Dan pandangan lebih kuat daripada yang tu kan. Okey. Jadi kita boleh cakap dia khabar juga tak? Sebab dia mubtada dah mula. Kan? Boleh tak? Khabar nanti dulu. Okey.
Sebabnya kita tengok ayat berikutnya. Ayat berikutnya Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Kenapa ayat ni mula dengan baris bawah pula? Jadi Alhamdulillah depan. Ini sifat kan Ustaz, dua-dua ni sifat kan ada tatabuk ni. Sifat kepada apa? Sifat kepada Allah. Maksudnya ayat ni dia masih lagi bersambung dengan ayat sebelum ni. Okey, dia mungkin ada sedikit timbul kekeliruan sebab kita sebut dalam bahasa Arab ni ayah, kataan ayah tu dia bukan maksud dia sentence, ayat sebenarnya. Kataan dia kata ni bahasa Arab bahasa Arab ayah. Kataan ayah ni maksud dia tanda. Ataupun kekuasaan. Kataan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah kan? Jumlah barulah sentence ataupun ayat lah. Itu timbul keliruan. Sebab tu ni dah ayat lain, macam mana boleh ayat ni tak lengkap ataupun ayat ni masih, sebab dia disebut ayat tu tak semestinya ayat tu ayat yang lengkap. Dua ayat tapi dia sebenarnya satu jumlah. Macam ni Ar-Rahmani Ar-Rahim ni dia dah bersambung daripada yang ini lagi. Alhamdulillahi. Dia masih lagi bersambung. Macam mana kita boleh tahu dia bersambung? Sebab dia mula dengan bawah Ar-Rahmani. Kalau dia ayat baru, dia akan mula dengan apa? Depan dari boleh atas lah. Depan. Baris atas. Depan lah. Baris depan. Saya kan baris lemah kan, baris depan. Jadi kalau dia ayat baru Ar-Rahmanu Ar-Rahim, tapi dia bukan ayat baru. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim bukan ayat baru. Dia bukan sentence yang baru. Dia ialah sentence yang jumlah ni lah, jumlah dia masih lagi bersambung dengan jumlah lain. Tapi di dalam dua ayat yang berbeza. Jadi confuse lah perkataan ayat tu kan. Dia sama macam perkataan fitnah lah, perkataan fitnah kan. Fitnah dalam bahasa Arab tu bukan maksud fitnah menuduh orang. Fitnah tu ujian. Tapi kita dalam bahasa ini kita terjemahkan fitnah tu sebagai menuduh orang. Menuduh orang ni qazaf. Itu tuduhan palsu lah, ataupun tuhmah, tuduhan. Dia sama juga macam tu. Jadi dia menimbulkan kekeliruan sikit lah dari sudut nak faham. Okey, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim masih lagi baris bawah, jadi dia bersambung dengan ayat yang sebelum tadi. Okey, ayat berikutnya Maliki Yaumiddin. Sambung lagi tu. Maliki Yaumiddin. Jadi maksudnya dia orang baca tengah lagi. Dia masih tabik lagi Ustaz. Dia masih ikut lagi lah ni. Dia masih ikut orang masih ikut lagi. Maksudnya dari sudut sentence dia masih ayat yang jumlah yang sama. Masih lagi jumlah yang sama. Okey. Maliki, wazan apa Maliki? Kita masuk wazan tak? Maliki, wazan. Kata dasar dia mim lam kaf. Isim ini. Fa'il. Isim fa'il lah. Okey, kata dasar dia mim lam kaf. Okey, jadi mim lam kaf ni apa maksud dia? Malaka. Malaka, kuasa. Memiliki. Kalau jadi pemilik lah kan? Okay, jadi malik yang miliki, pemilik lah. Pemilik lah. Ada qiraat yang lain dia baca maliki. Kan, Maliki Yaumiddin. Maliki pendek, baca pendek. Jadi Maliki di sini raja. Raja yang menguasai lah, penguasa. Itu beza dari tafsiran, terjemahan lah. Jadi kalau kita baca Maliki,
Terjemahan dia lah yang, kalau kita baca maliki, maksudnya terjemahan dia lah yang menguasai. Okey, raja lah ya, yang menguasai. Okey, yaumiddin. Yaumi, kenapa bagi bawah? Yaumi. Dia mudaf. Dia mudaf dengan din. Mudafun ilaih. Ya, Kan? mudaf kepada Malik. Yaumiddin. Memiliki apa? Memiliki hari. Bagi bawah, mudafun Hari. ilaih. Dia Mudaf ilaih. Okey. Okey. Adi ni bagi bawah juga ni. Mudafun ilaih ya. Ni pun sama mudafun ilaih juga. Tak, mudaf ilaih. Yang memiliki hari. Hari apa? Hari pembalasan. Hari akhirat. Okey. Jadi hari semua bawah ya. Contohnya yaumu al-khamisi. Yaumu al-jumu'ati. Hari selepas ni semua baris bawah semua majrur. Okey. Bila masuk ayat ke berikutnya, iyyaka na'budu, barulah dia baca baik bawah lah. Maksudnya dia dah yang baru lah, maksud jumlah yang baru. Okey, jadi daripada awal sampai daripada alhamdulillah tadi kan, daripada alhamdulillah sampai yaumiddin ni satu sentence, satu jumlah. Jadi nak tahu tadi mubtada'nya alhamdu. Okay, apa cerita tentang alhamdu ni? Daripada lillahi sampai lah. Ada ni kira dia punya khabarnya dalam bentuk jumlah. Panjangnya khabar. Khabarnya. Ya. Okey. Khabar. Okey, itu berkaitan je. Itu khabar apa disebut tu? Khabar muakhar muakhar ke muqaddam ni Ustaz? Banyak kan? Bukan muakhar. Dia terus sambung. Tapi khabar dia panjang, khabar jumlah. Khabar jumlah. Selalu kita buat ayat. Selalu kita buat ayat al-baitu jamilun. Khabar ni satu kataan je. Jadi nampaklah khabarnya. Tapi kalau ayat yang panjang. Jadi contohnya macam ni lah. Jadi ini khabar ni panjang. Okey, jadi kalau okey, terus kepada ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Iyyaka. Kataan iya dulu. Kataan iya ni dia adalah haraf yang digunakan apabila fa'il ataupun apa tu nama ni? Dhamir. Dhamir ni dia tidak boleh bersendirian. Dhamir ni dia mesti dhamir yang menjadi maf'ul ni, dhamir muttasil. Dhamir muttasil dia mesti kan, dhamir kita dah belajar ada dua kan. Dhamir munfasil. Dhamir dhamir okey, ad-dhamir ada dua. Al-munfasil yang berpisah dengan al-muttasil. Munfasil ni contohnya huwa, huma. Okey, muttasil yang bersambung. Contohnya kitabu, kitabuhuma contohnya. Okey, jadi untuk okey, antaranya kalau dia jadi maf'ul, dia kena guna sebagai muttasil. Okey, tapi kalau ayat ni telah Allah gunakan kataan dhamir ni, Allah awalkan iyyaka ni, sepatutnya maksudnya susunan asal dia adalah na'budu. Masa tutup tak dengar. Okey, na'buduka asalnya. Dan juga sama juga nasta'inuka.
Okey. Nasta'inuka. Na'buduka nasta'inuka. Asalnya macam ni. Susunan awal, susunan asal. Tapi dalam ayat ni Allah susun, Allah mulakan dengan ka dahulu. Bila nak mula dengan ka ni tak boleh mula dengan sendirian. Tak boleh ka na'budu, tak boleh. Sebab dia domain mutasil, dia perlukan kawan dia. Sebab tu datangnya perkataan iya. Jadi iya ni dia tak ada terjemahan apa pun. Iya ni dia sama macam, maksudnya fungsi dia adalah fungsi untuk grammar, untuk tata bahasa je. Sama macam apa, kalau dalam bahasa Inggeris ni kan, macam was, I am, perkataan am tu kan, I am tu dia tak ada terjemahan pun. Jadi sama juga macam ni. Sama juga macam an. Dalam bahasa Arab kan dia an kan. An nazhab contohnya. An ni tak terjemah pun. An ni hanya fungsi dia untuk tata bahasa saja. Jadi iya ni tak terjemah lah. Maksudnya dia hanyalah untuk membantu, untuk membolehkan kaf ni duduk bersendirian. Okey, seterusnya kalau kita buat susunan macam ni, jelaslah kita boleh faham maksud dia. Na'buduka. Ya? Na'budu fi'il apa? Na'budu. Fi'il mudhari'. Okey, fa'il dia siapa? Nahnu. Nahnu Maf'ul dia siapa? Iya. Mana maf'ul kat sini? Okey, maf'ulnya ialah ka Na'budu, na'budu nahnu, kami menyembah ka, kamu. Kamu tu ialah maf'ul. Okey, sama juga perkataan berikutnya ini, nasta'inuka. Nasta'in fi'il apa? Wazan ke berapa ni? Ke-9. Correct. Nasta'in. Wazan wazan ke-9 Nasta'inuka. Nun dia punya fa'il dia kami, ka kamu. Ini adalah dia punya maf'ul. Okey, nasta'inuka apa kata dasar dia? Nasta'in. Kata dasar. Ya, tambah cinta. Okey. Ain ya nun. Okey, kata dasar dia lah ain. Nun ni confirm lah. Ya ni sebenarnya wow wow. Sebenarnya huruf wow. Tetapi dia berubah menjadi ya di sini. Sebab apa dia berubah? Sebab asalnya adalah macam ni. Kalau wow macam mana bunyi dia? Cuba tukarkan ya kepada wow. Nasta'un. Nasta'una. Fa'una. Kita tengok wazan dia. Istaf'ala. Istaf'ala. Istaf'u. Nas. Istaf'ala yastaf. Wino. Bagi depan kan wino. Kan? Yastaf'ilu. Yes. Yastaf'ilu. Betul tak? Yastaf'ilu nasta'winu. Sama kan? Sama. Yastaf'ilu nasta'winu. Okey. Jadi berat nak sebut. Nasta'winu. Orang Arab wow ni dia berat nak sebut kalau dia bagi bawah. Wi dia susah. Jadi dia ubah wow tu jadi huruf ya. Okey, bila tukar ya, wow baris ain ni pun di apa? Dipermudahkanlah. Jadi nasta'in. Okey, waw nun maksud dia pertolongan. Okey, ain waw nun tolong. Maksud umum dia tolong. Jadi nasta'in tambahan alif sinta di hadapan maksud dia meminta. Kami meminta pertolongan. Macam istaghfara.
Ghafara ampun, istaghfara memohon ampun. Istafhama, fahima faham. Istafhama meminta faham. Itu istafhama ni minta soalan. Istifham, tanya. Okey, awana ni tolong. Tadi saya dah sebut yang zikir tu, yang Nabi ajar tu, Allahumma a'inna tu. A'inna ala zikrika ataupun a'inni tu aku kan. A'inni dan juga a'inna. A'inni tu daripada kata dasar yang sama lah. Waw, nun. Okey, tapi dia ialah wazan apa ni? Dia adalah wazan af'ala, wazan kedua. Untuk ain waw nun tu dia tu tambahan hamzah. Sebab ada hamzah. Okey, tambahan hamzah tu. Okey, tapi dia kata dasar samalah. Maksudnya bantulah aku. Okey. Okey, persoalan seterusnya ialah kenapa diawalkan. Kaf ni kenapa diawalkan? Kenapa diawalkan? Tujuan diawalkan ni, kalau kita jumpa perkataan yang diawalkan maf'ul ni, maksudnya dia nak kata hanya benda tu sahaja. Contohnya, saya buat ayat kan, katalah as-samaka na'kul. Maksudnya kita nak kata aku ni makan ikan je. Itu sebagai contoh lah. Jadi iyyaka na'bud, apa maksud dia? Maksudnya hanya kepada kamu je. Perkataan hanya tu macam ni, kita datang daripada mana? Perkataan hanya tu dari sudut uslub susunan macam ni. Bukannya maksud iya tu hanya, itu kan iya tu kan maksudnya hanya. Tapi susunan macam ni kita boleh faham tujuan Allah susun ni ialah supaya kita kata hanya kepada kamu yang kami sembah. Kalau kita buat ayat na'buduka macam bawah ni, kami sembah kamu. Dalam masa sama mungkin kami boleh sembah benda lain. Nasta'inuka, kami meminta pertolongan kepada kamu. Dalam masa sama mungkin kami boleh minta pertolongan daripada yang lain. Tapi susunan tu bila diawalkan maf'ul ni, itu tujuan dia adalah menunjukkan bahawa hanya kepada kamu sahaja kami meminta menyembah dan juga meminta pertolongan. Okey, sikit. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi fa'il apa ni? Ihdi. Amar Ustaz, ihdi. Fa'il amar. Kan? Apa kata dasar dia? Ihdi, hada. Dal. Ya. Dal ya Hada. Antara kata ni lah hidayah. Hadaya. Apa maksud hidayah ni? Hadaya ni. Apa maksud dia? Hidayah bukan petunjuk. Petunjuk kan? Okey, petunjuk. Dalam bahasa Arab ni ada dua makna yang kita boleh terjemah, dua kataan yang kita boleh terjemah kepada petunjuk. Hadaya dengan shin asyara asyara shin yara, dia punya kata dasar dia shin yara lah. Kita buat kata dasar dia shin ya ra. Antaranya isim isyarah. Syayarah ni isyarah lah. Isyarah. Tu tunjuk juga. Isyarah ni, isim yara ni. Apa beza dia? Okey, isyarah ni maksud dia tunjuk je. Tapi hidayah ni ialah tunjuk dan bawa. Beza Kalau isyarah ni kita pergi, contohnya kita nak pergi jalan, kita jumpa polis ke kan, jumpa siapa, kita sesat, kita travel pergi Langkawi kan, tak jumpa mana hotel, tanya mana hotel ni, dia kata hotel ni straight depan kanan kiri, itu isyarah, ditunjuk je. Tapi hidayah dia macam ni, tak apalah nak pergi hotel meh ikut saya, dia bawa, dia tunjuk dan dia bawa, itu hidayah. Itu beza antara hadaya dengan syayara. Keduanya kalau kita terjemah tunjuklah, tapi dia sebut perbezaan tu. Okey, ihdina na ni sebagai apa di sini? Sebagai apa nama tadi? Maf'ul. Ihdina maf'ul. Fa'il dia siapa? Fa'il. Ihdina. Nahnu. Nahnu lah. Nahnu. Nahnu maf'ul.
Fa'il. Ha? Oh, itu Fa'il. maksud. Ihdina, Yang buat. tunjukkanlah. Siapa? Kita suruh siapa yang tunjuk? Allah. Allah. Anta lah di sini. Tal. Anta itu Allah. Tunjuk wahai kamu. Ihdina. Kamu tunjuk. Tunjuk pada kami. Ihdina as-sirata. Apa dia? Baris apa? Kenapa beri atas? Sirata. Ni dah ada maf'ul bihi dah. Yang maf'ulun Maf'ulun bihi sani. yang kedua. betul. Ni awal. Ni sani. Yang sani. Fa'al ni ada sebagai fa'al yang dia berhajat kepada dua maf'ulun bihi. Antaranya kataan macam ni lah. Tunjukkan kami jalan. Dua benda. Tunjukkan kami kepada kami jalan. Jalan Okay. apa? Sirata Mustaqim. Jadi sifat. Mustaqim. Apa baris mustaqim? Jadi sifat Mustaqim. ada. Apa Mustaqimah. barisnya mustaqim? Mustaqimah. Ya. Sebagai sifat. Okey, mustaqim. Apa kata dasar dia? Mustaqim, takimu, qama. Okey, kata dasar dia Buang apa wazan dia dulu? mustaqim. Wazan apa ni? Mustaqim dah yang ke-9 lah kan? 9. Okey, fa'il yang ke-9 tapi wazan dia apa? Isim fa'il ke maf'ul ke? Isim fa'al. Mustaqim. Fa'il ke maf'ul? Tengok huruf dia baris apa? Mustaqim. Mustaqim. Masdar ni. Bukannya mustaqam. Oh, Tim. dia fa'al ke? Isim fa'il. Fa'al. Okay, dia adalah mustaqim ialah isim fa'il. Macam teka-teka. Okey, kata dasar dia ialah qaf waw mim. Qawamin. Qama yaqumu lah yang berdiri kan. Okay, mustaqim asal dia ialah mustaqwimu. Sama macam tadi lah. Mustaqwimu untuk isim fa'il dia, tapi sebab berat nak sebut, jadi diubah sedikit, jadi mustaqim. Okey, mustaqim. Itu yang berdiri tegak, yang lurus lah. Daripada qawama tadi. Qawama ni berdiri. Qawama yaqumu. Mustaqim yang berdiri tegak yang lurus. Okey. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Okey. Ini sifatlah siratal ladzina an'amta. Okey, ambil yang an'amta je. Okey, sirata. Okey, sirata kenapa dia beri atas? Sirata. So ni ayat yang baru ke sentence yang baru ke ataupun dia masih lagi sambung daripada Sambung. Sambung. Sebab nak jadikan dia ayat baru dia mesti baris hadapan. Masih marfu'. Boleh marfu' boleh jadi ayat baru. Okey. Ni ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Okey. Inna sirata dia ialah badal. Badal. Okey. Sebab tu kita terjemah iaitu kan. Siratal ladzina iaitu jalan. Maksudnya Itu jalan. Okey. Dia macam mana nak kenal? Sama je. Kita bawa ihdina, boleh pasang kat sini. Ihdina siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkan kami jalan orang yang kamu berikan rahmat kepada mereka. Kalau boleh pasang kat situ, maksudnya dia badal lah di situ. Kalau sifat dia tak boleh. Nanti kita akan masuk tentang sifat tu badal. Itu lagi pending. Okey, yang siratal ladzina ni kirain pernah tanya sebelum ni kan, saya dah pernah sebut sebelum ni. Al-ladzina ni adalah Mudhaf. apa bukan al-ladzina? Dia isi mausul. Dia mudhaf. Kedudukan i'rab mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Jadi kedudukan dia ialah baris apa? Maksudnya baris bawah. Tapi kenapa?
Majrur. Sebab dia isim yang tak berubah. Dia bukan isim mu'rab. Dia memang macam tu je. Isim mabni. Dia mabni, dia bukan mu'rab. Yang mu'rab saja yang boleh berubah. Okey, tapi walaupun dia mabni, tempat itulah tempat baris bawah. Kedudukan dia itu kedudukan baris bawah. Okey. Jadi siapa yang ikut dia kena ikut baris bawah lah. Kena ikut dia punya baris. Dia sebab dia mabni. Takdir lah, takdir. An'amta. Okey, an'amta fi'il apa? Madhi mudhari'. Fi'il madhi. An'amta. Okey, fi'il madhi. Wazan nombor? An'amta. Saya boleh tanya wazan ni, saya kurang sikit. Wazan nombor 2. Wazan nombor 2. Tambah hamzah kawal kan. Jadi kali terasa dia nun, ain, mim. Ni'mat lah. An'amta. Siapa fa'il dia? Anta. Anta fa'il. Okey. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kepada ke atas mereka, him. Siapa him ni? Refer kepada siapa? Jar majrur ke atas mereka. Dah, dia kedudukan dia jar majrur. I'rab dia jar majrur lah. Tapi him ni, dhamir him ni kembali kepada siapa? Atas mereka. Atas mereka ni. Alladzina. Nikmat kepada mereka ni. Ghairil maghdub, yang tidak. Okey, ghairi ni. Badal. Haji. Haruf. Ni Haji Rahim tanya itu tu. Ghairi. Kenapa ghairi ni? Kenapa di bawah? Ghairi. Badal. Okay. Ghairi ni dia sifat kepada kepada ni. Sifat kepada sifat di sini allazina. Allazina. Sifat kepada allazina. Okey, sebab tu allazina tadi kita kata dia baris bawah. Bukan baris bawah, dia berada di tempat majrur. Okey, disebabkan dia berada di tempat majrur, yang mengikut tempat dia adalah juga baris bawah. Ghairi. Okey. Okey, ghairi, setiap yang bawah, setiap yang selepas ghairi akan jadi baris bawah, mudhaf ilaih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey. Alaihim jar majrur kan, wa ataf kan Ustaz, wala la la nahi, la nafi. La nafi, la nafi La nafi. La nafi. Okey. Okey. Dhalin, kenapa baris bawah? Kenapa ya? Dhalin dia jamak. Tapi kenapa kenapa bukan dhalun? Dia jamak walad Dia sifat kepada apa? Dia mengikut juga. Mengikut siapa tu? Dia mustaqim. Bukan mustaqim. Ini sesat, orang yang sesat, ni orang yang dimurkai. Lazi tu tak? Betul tak? Murkai. Yang inilah yang kaitan dia ni. Dhalin maghdubi. Dengan maghdub. Bukan yang sesat dan juga bukan yang bukan yang dimurkai dan juga bukan yang sesat. Okey. Jauh. Di situ pula maghdub. Okey. Last but not least, ad-dhal. Wazan apa ni? Ad-dhal. Dhalin. Yang ada satu, kita mufradkan dia lah. Dia wazan apa yang ada satu? Itu yang wazan apa? Wazan fa'ala tu ke? Fa'ala kot. Lu. Okey. Sebab dia ada satu. Kita tapi ni isim. Ad-dhal ni isim. So fa'il ke maf'ul ke? Isim. So dia wazan fa'il ke maf'ul ke? Siwah balaghah ke? Sifat musyabbahah ke? Masdar. Okey. Dia adalah fa'il fa'il. Dia adalah fa'il. Tapi masalah dia ini
Mana i dia? Mana huruf ain dia kan? Huruf ain dia. Nampak macam fa'il pun. Mana huruf ain dia? Dolin. Lam lah. Lam. Dot juga lah. Fa'il dia ni bersembunyi kat dalam ni. L. Mana? Dot. Dol. Dolin. Sabdu tu kan sabdu ni menunjukkan ada dua huruf. Ya. So Ad-dhalil macam tu lah lebih kurang Ad-dhalil Ad-dhalilu Fa'ilun. Al-fa'ilu. Okey. Tapi sebab dia huruf dia fa'il mudha'af, fa'il yang sabdu tu kan. Jadi lam ni dia bergabung. Bila lam ni bergabung jadi sabdu je lah. Jadi huruf ain dia berada pada sabdu ni. Maka sebab itulah dia bersembunyi. Jadilah ad-dhal. Okey, dia wazan fa'il. Tapi tak nampak sangat rupa fa'il sebab ain dia tu tersembunyilah kat dalam lam. Okey, sebab tu terjemah dia lah orang yang sesat. Kalau al-maghdub, wazan apa ni? Maghdub. Fa'il, maf'ul, maghdub. Maf'ul. Maf'ul, maghdub, ghadaba, marah. Murka. Jadi maghdub yang dimurkai. Orang yang dimarah. Kalau ad-dhal isim fa'il. Isim fa'il ialah orang yang memarah. Disesatkan. Orang yang disesatkan itu orang yang sesat. Orang yang sesat. Orang yang sesat. Kalau dia maf'ul baru orang yang disesatkan. Ad-dhalin dia sendiri yang sesatnya. Isim Dia yang sesat. fa'il. Tak boleh Ustaz kalau suruh sekali lagi i'raf ni tak boleh seorang. Sudah Ustaz. Maksud sudah. Okey. Habis. Amin. Ghairu sahlun. Okey, kita bersslow insya-Allah. Tapi semua yang kita dah belajar dah, kita praktik balik je. Cuma nak ingat kan, kita nak ingat. Semua nak bawa. Saya tentang wazan ni memang susah betul lah Ustaz. Bukan Kak Sal je. Ustaz ada permintaan ulang balik yang isim fa'il dengan isim maf'ul. Boleh. Itu dah ada yang ramai dah lost kat situ. Isim fa'il maf'ul. Okey, boleh. Isim fa'il dengan isim maf'ul. Tambah mim tu buang ya tambah mim. Sesi yang lain ke macam mana tu? Sesi lain kot ke sekarang? Sesi lain aku. Lain tak. Okey. Boleh. Malam ni lagi. Apa kita nanti lepas ni kita akan ulang isim fa'il maf'ul dan kita akan buat latihan. Baru kita jumpa banyak sikit lah isim fa'il maf'ul kan. Sebab dia punya kalau ikut teori dia senang je, bukan senang lah, maksudnya wazan dia tu dah ada dah. Cuma kita kena selalu jumpa baru kita akan ingat lah. Okey, wallahu a'lam. Okey, ada apa soalan sebelum kita tamatkan? Pening. Bagi tidur lena sikit lah. As-sa'atul an ahada asyara. Jangan Ustaz jemu lah Ustaz. Jangan Ustaz jemu aja, kita orang ni tak dapat lagi. Tergeliat ni orang otak. Sonok kita. Saya seronok tapi mudahnya lupa. Pertama wazan ni susah nak mengenakan wazan ni 9 ni. Susah nak ingat Ustaz. Banyak. Cuba dia kena bezakan lah. Bila wazan isim dengan wazan fa'il lah. Dia dua benda yang berbeza lah. Kalau wazan fa'il, baru kita bincang pasal wazan pertama, 2, 3 tu. Kalau wazan isim, kita bincang tentang isim fa'il ke, maf'ul ke, masdar ke, tu dua. Bila kita isim tu yang kena isim tu yang tak nampak tu.
Belum nampak lagi. Belum nampak lagi kan? Blur lagi. Saya dah nampak sikit dah. Nampak sebab Ustaz bagi catat. Bagi catat. PL dah lama dah belajar. Nanti kita buat latihan banyak sikit insya-Allah. Ya Ustaz. Okey. Kita belajar Okey. nak fahamkan. Sebab kita nak jumpa dalam Quran nanti. Kita nak fahamkan kan macam apa dia. Tak tahu nak Arab sendiri dan jumpa dalam Quran. Arab sendiri? Anda tu? Arab sendiri? Kalau nampak tu nak jangan Arab sendiri. Nanti Haji Rahim tanya nanti. Pak Lan. Nanti Haji Rahim tanya. Tunggu Haji Rahim bagi ada dia lah. Bagus macam apa hayat lama. Sekali Haji Rahim tanya kan, kita buka Mira. Kita cari apa sebab kan. Kalau dia tak ada soalan. Apalah belajar je. Bagi Haji Rahim tanya tu tak, jangan risau. Haji Rahim tanya. Pasal malam ni dia orang talk tu. Tak ada, dia tak ada speaker. Dia tak ada speaker. Dia tak ada mic. Dia tak ada mic. Ini kau saya dia bising kau main, tapi tak apalah, nak dengar lah juga. Ingat tadi malam nak. Okey, tak pesan. Assalamualaikum. Okey, naktafi bihadha al-qadr insyaallah, naltaqi fil usbu' al-qadim. Qadim insyaallah. Insyaallah. Okey, kita tangguhkan tasbih kafarah dan surah al-'asr. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.